Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Berjumpa lagi kita di pengajian Al-Quran insya-Allah bersama dengan saya Ustaz Izwan Ahmad. Hari ini kita akan meneruskan bacaan Al-Quran daripada ayat 7 hingga ayat 11 dari surah An-Nisa. Ya, kalau sebelumnya kita telah bacakan daripada ayat 1 hingga ayat 6, hari ini insya-Allah sahabat-sahabat yang nak membuka Al-Quran silakan ke halaman muka surat 78. Yang mana yang tidak ada Al-Quran, jangan bimbang, insya-Allah ayat-ayatnya akan kita bawakan sebentar saja lagi di layar masing-masing. Tapi sebelum itu saya ingin menyapa dan menjawab salam kepada semua sahabat-sahabat yang daripada awal bersama dengan kami. InsyaAllah kita hari ini ada ramai ya. Ada Syarina Osman, ada Zai Ahmad, Umi Kalsum, Mona Liza, Istri Zamadi, Mardiah Sharifah, Siti Ramlah, Sarina Sharifah, Abisah, Warsina, Zainab, Nenda, Hashimah, Syahbanun, Rusini dan ramai lagi yang saya tak sempat nak sebut nama. Saya mohon maaf banyak-banyak. Jadi insya-Allah kita nak mulakan pelajaran sebentar saja lagi. Tapi sebelum itu saya mengharapkan teman-teman yang bersama dengan saya, khususnya kaum wanita. Jadi surah ini saya pun cemburu. Kenapa? Kerana surah ini diberikan di atas nama An-Nisa, yakni wanita.
Tidak ada surah Ar-Rijal, tidak ada. Surah lelaki tidak ada, tapi ada surah khusus yang diberikan nama bersempurna dengan kaum wanita. Baik. Sebelum itu insya-Allah saya harap sahabat-sahabat akan baca share dahulu, dan juga insya-Allah kita dapatkan thumbs up dan juga heart untuk saya terus bersemangat untuk memulakan. Baik. Kita lihat sama-sama bila pertengahan ayat memandai dengan kita membacakan lafaz isti'azah. Jadi pastikan lafaz isti'azahnya itu dibacakan dengan jelas, hamzah dan ainnya diberikan perbezaan yang jelas. A'u, bukan a'u dan juga bukan a'u. A'udzubillah, la dibaca dua harakat di sini. Walaupun nampaknya baris fathah tetapi dibaca dua. Minasyaitonirrajim. Kemudian barulah kita masukkan terus kepada ayat 7 surah An-Nisa. Baik, kita lihat lirrijali nasibum. Hati-hati di sini, huruf sad baris bawah. Ramai kadang kita dengar baca nasi, yang sebetulnya nasi. Sad baris bawah bunyi si, jangan bunyi si. Jadi seakan-akan kita baca huruf sin. Bum, di sini idgham bi gunnah, tanwin bertemu mim. Mungkin diharapkan ada teman-teman kita yang tolong tulis poin-poin yang saya sampaikan ini, bagi bukan saja membantu teman-teman, tetapi yang lebih utama untuk menguatkan ingatan kita sendiri tentang pelajaran, insya-Allah. Bum, di sini hukumnya masuk beserta dengung, jangan lupa dengungkan dua harakat. Mim, di sini mim baris bawah bertemu mim yang bersabdu, hukumnya wajibul gunnah, wajib dengung juga dua harakat. Jadi kalau kita baca nasibum mimma tarak, jadi kita seakan-akan itu kita bacanya tidak cukup harakat panjangnya. Jadi di sini jangan lupa bum pun dengung dua harakat, mim pun dengung dua harakat. Ma tarakal, tarakal, kaf baris bawah, kaf baris atas fathah, terus naik di atas lam yang bersabdu, alif lam qamariyah. Sahabat-sahabat ya, alif lam qamariyah dia mempunyai tanda mati di atas lamnya itu. Jadi lamnya disebutkan dengan jelas. Tarakal walidani wal niwal, waw baris atas terus naik di atas lam. Sekali lagi kita jumpa alif lam qamariyah. Anqa, dia ada pantulan di sini, khalkhalah sughra. Aqrabuna walin, di sini didengungkan lin, wajibul gunnah, jangan tak dengung. Siapa tak dengung di sini salah ya. Lin nisa dibacakan 4 atau 5 harakat. Inasibum, di sini juga idgham bi gunnah, tanwin bertemu mim. Asalnya nasibun, ba tanwin di depan bunyi bun, tapi bila datang mim, bum, masuk terus beserta dengung. Mim, sama juga di sini wajibul gunnah. Ma tarakal walidani wal aqa, sama seperti di sini, qalqalah. Aqrabuna mim, dengungkan di sini wajibul gunnah 2 harakat. Ma qallamin, qallamin, di sini izhar halqi. Izhar halqi cuma jelaskan saja, jangan dipanjangkan. Terus masuk hu au kathur, kathur, sur, sa, si, su, di hujung lidah. Sur, jangan baca kasur. Kalau kasur jadi huruf sin. Di sini kasur. InsyaAllah kita dengarkan. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibum tarak. Saya waqaf di situ untuk memberikan kemudahan mungkin bagi teman-teman yang tidak sampai nafas. Kemudian bila berhenti di situ, ambil balik daripada walin nisa. Walin nisa'i nasibum mimma
مما قل منه أو كثر. Boleh ya? InsyaAllah. Cuba sahabat-sahabat ikut saya baca sama-sama sekali lagi. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. Jadi bila waqaf di situ, di sini ada waqaf jaiz, boleh berhenti, boleh dilanjutkan. Sahabat-sahabat pilih untuk waqaf jadi kathur. Kalau nak sambung kathura nasi, itu kalau nak wasal. Baik sahabat-sahabat, andaikan kata berhenti di situ, terus sambung ibtidak pada nasibah. Nasibam. Di sini tanwin bertemu mim, idgham bi gunnah. Asalnya nasiban, ba tanwin di atas bunyi ban. Tapi bila datang mim kena masuk beserta dengung, dua harakat. Nasiban mafruḍa. Nah, ini kena hati-hati. Dha makhrajnya di tepi lidah itu bawakan ke kanan atau ke kiri mengikut keselesaan. Dhan asalnya bila waqaf ma'iwat menjadi dha, dua harakat. Baik, kemudian kita teruskan. Wa idza hadaral ha pedas. Hadaral qismata ulul. Di sini huruf zaidah saja. Waw ini tidak ada pada bacaan. Jangan kita baca ulul qurba. Itu salah. Dia kena baca ulul qurba wal yatama wal masakin nufar. Nu nak ke far itu jangan lambat. Di sini dibacakan ra-nya dengan tebal. Farzuquhum. Dengungkan di sini idgham mislan saghir. Mim mati bertemu mim, ya. Di dalam Al-Quran Rasam Usmani, hukum pada idgham mislan saghir, mimnya tidak diberikan tanda mati. Selepasnya datang mim, jangan lupa dengungkan dua harakat. Min izhar halqi, sekali lagi jelaskan saja, jangan dipanjangkan. Huwa qulu lahum qawlan ma'rufa. Cuba kita dengarkan. Wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum. Saya waqaf di situ. Kemudian saya akan ibtidak balik pada farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Jadi begitulah insya-Allah ya, diharapkan sahabat-sahabat dapat mempelajari sesuatu. So far macam mana? Okey ke okey? Kalau okey jangan lupa sahabat-sahabat yang mana belum lagi menekan button share, kita kongsikan dahulu dengan ahli keluarga dan sahabat-sahabat. Dan boleh tak saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran? Boleh kita teruskan ya, kita lihat ayat ini. Wal yakhshal ladzi zi di hujung lidah. Law taraku min izhar halqi. Nun mati pada hukum izhar halqi ada tanda mati. Itu antara indikasi-indikasi yang kita boleh lihat bagi membantu kita mengetahui hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Khususnya kita berbicara tentang Al-Quran Rasam Usmani. Law taraku min khalfihim. Ini saya nak bagi tahu. Saya nak bagi tahu sikit di sini. Ramai orang baca khalfihim, ramai baca him. Siapa baca him lepas ni jangan buat dah. Maksudnya apa?
Lepas ni cuba baca dengan sebutan him. Khalfihim. Bukan khalfihim. Ramai orang baca khalfihim. Itu kena perbaiki. Ya. Bukan kata ni lah. Majoriti kebanyakannya orang awam baca, dia baca khalfihim. Sepatutnya khalfihim. Walaupun dia bukannya satu kesalahan yang besar, tetapi menjadi suatu perkara yang boleh diperbaiki. Boleh diperbaiki di situ. Dzurriyatan. Ra bersabdu, ya juga bersabdu. Dzurriyatan. Di sini ikhfa hakiki 2 harakat. Dzurriyatan dhi'afan. Baik, sahabat-sahabat perhatikan. Ini tanwin 2 baris di atas, ini juga tanwin 2 di atas. Yang ini kita nampak selari atas dengan bawahnya. Yang ini kita nampak atasnya sedikit ke atas, bawahnya sedikit ke belakang. Adakah dia sengaja ditulis begitu? Jawapannya tidak. Dia ditulis begitu menunjukkan ini hukum lain dan ini juga hukum lain. Ini tanwin bertemu dhad, ini tanwin bertemu kha. Di sini hukum ikhfa hakiki, manakala di sini hukum izhar halqi. Jadi izhar halqi jelaskan saja. Ini antara indikasi-indikasi yang sahabat-sahabat kena beri perhatian sewaktu baca Al-Quran. Ramai maklum balas yang saya terima yang menyatakan bahawa sebelum ni tak perasan pun, rupanya ada beza ustaz ya. Sebelum ni main baca saja. Rupanya sekarang ini barulah mereka tahu di sana itu ada perbezaan cara tulisan menunjukkan hukum yang berbeza. Jadi kita baca dhi'afan khafu alaihim. Him sama juga seperti di sini. Him bukan him. Falyattaqullah. Lafzu jalah lah ini dibaca tebal 2 harakat. Hawal yaqulu qawlan. Di sini ikhfa hakiki. Asalnya qawlan. Lam tanwin 2 di atas bunyi lan. Tapi bila datang sin, bacanya dengan hukum ikhfa, yakni disamarkan bunyi tanwinnya di belakang sin dengan kadar 2 harakat. Khawlan 2 harakat. Sadida. Dan bila waqaf menjadi da dengan kadar 2 harakat. Cuba kita dengarkan. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Kemudian boleh terus sambung. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Jadi begitulah diharapnya sahabat-sahabat. InsyaAllah sebentar lagi kita akan baca bersama-sama sehingga daripada awal ayat 7 hingga ayat 11. Sekarang kita lihat dahulu satu persatu ayatnya. InsyaAllah semoga sahabat-sahabat dapat mempelajari sesuatu. Baik. Boleh belajar sesuatu ke tak ni? Saya tak naklah nanti saya duk cakap pumpang. Sahabat-sahabat tak ada benda yang dapat digali, tak dapat benda yang dapat ditangkap. Diharapkan sahabat-sahabat dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian yang saya sampaikan tadi. Juga yang baru bersama dengan kita, jangan lupa insya-Allah sahabat-sahabat, kita tekan button share, kongsikan dengan ahli keluarga dan teman-teman. Baik, kita nak teruskan pada ayat yang ke-10. Dengungkan 2 harakat di sini. Wajibul gunnah. Ramai yang selalunya dia baca di sini, dia baca innalladzina ya'kulu. Innalladzina ya'kulu. Itu salah. Yang betulnya didengungkan di sini 2 harakat. Alladzina ya'kuluna amwalal. Di sini izhar syafawi. Amwalal yatama zulman. Di sini izhar halqi. Tanwin yang selari. Zulman innama. Dengungkan di sini wajibul gunnah 2 harakat. Nama ya'kuluna fi. Sambungan dia. Butunihim nara. Ya. Kemudian
Wasayas. Jangan baca wasayas. Jadi bunyi sin. Salah. Mestilah bunyi sad. Wasayaslawna sa'ira. Dan ron sama seperti di sini. Ma'iwat bila waqaf menjadi ra. Cuba kita dengarkan. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Jadi begitulah kita bagaimana mewakafkan bacaan pada tanwin 2 di atas. Dia hanya diguna pakai pada tanwin 2 di atas. Tanwin 2 di bawah ataupun di depan dia tetap jadi tanda mati. Itu cara untuk kita mewakafkan bacaan sama ada di akhir ayat ataupun di pertengahan ayat. Baik, kita teruskan ayat yusikumullah. Yusikumullahu fi, bacakan 4 atau 5 harakat. Auladikum, auladikum. Dan kemudian di sini waqaf sili. Kalau nak sambung pun boleh, nak wasal pun boleh, tetapi sambung itu lebih baik. Kalau nak sambung, auladikum lizzakari mis, itu kalau nak wasal. Tapi kalau sahabat-sahabat waqaf kerana mungkin nafas tidak sampai, terus ibtidak lizzakari mis, ri di sini dibaca nipis. Lizzakari mislu hadzil unsayain. Sayain, yain, itu lembut dia bunyinya. Yain dengan kadar sekurang-kurangnya 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat. Jangan pula kita baca hadzil unsayain. Itu salah. Mestilah sayain baru berhenti. Cuba kita dengarkan. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzil unsayain. Jadi setelah itu ada waqaf jaiz di sini, boleh waqaf, boleh wasal, terpulanglah mengikut pada kemampuan pernafasan sahabat-sahabat. Dan kemudian jika pilih untuk waqaf, terus ibtidak pada fa'in kunna. Fa'in, ikhfa dulu di sini 2 harakat. Ikhfa hakiki. Asalnya fa'in. Tapi ramai yang sebut fa'in. Itu salah. Dia kena sebut fa'in. Bawakan hampir. Jangan masuk kaf lagi. Dia samarkan kepada kaf itu 2 harakat. Kun, di sini wajibul gunnah, wajib dengung 2 harakat. Nanisa'an, di sini ikhfa hakiki. 2 harakat. Fauqas, fauqas, qas, gitu ya. Nataini falahun, di sini dengungkan 2 harakat, wajibul gunnah. Nasulusa, nasu, sa di hujung lidah. Sulusa ma tarak. Dan bila waqaf dia kena ada hamasnya, bunyi angin di situ. Kalau nak waqaf lah, kalau nak wasal teruskan ya. Cuba kita baca dengan waqaf di sini dahulu. Fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak. Dan kemudian sahabat-sahabat boleh terus sambung wa in kanat. Wa in, ikhfa hakiki di sini 2 harakat. Kanat, kanat, ada bunyi hamasnya, bunyi angin di situ. Wahidatan, wahi, ha pedas. Bukan hi tetapi hai. Haidatan, ikhfa hakiki sekali lagi di sini 2 harakat. Falahan, ha baris atas, terus naik di atas nun yang bersabdu. Alif lam syamsiah di sini. Jadi apa-apa sahabat-sahabat perlu buat ialah
dengan melakukan pergerakan mata lebih awal daripada mulut. Jadi kita baca fala, sebut fala saja ha baris atas tu kita dah nampak dah, mata jangan tunggu situ lagi, tengok ke bawah. Tengok dia nak masuk ke mana. Oh, rupanya dia nak masuk kepada alif lam syamsiah. Jadi di sini kena terus masuk di atas huruf yang bersabdu, nun itu. Jadi kita baca falahan. Tapi kalau mata dan mulut kita bergerak sekali, dia akan lambat masuk jadi falahan. Oh, rupanya baru masuk nun. Jadi terlambatlah. Jadi di sini kita masuk cepat. Falahan nisf. Nisf. Jadi last kali waqafkan pada makhraj huruf fa kerana dia merupakan huruf yang terakhir. Lalu nun baris bawah, lalu ikut sad dulu. Nisf, nisf gitu ya. Kemudian waqafkan di sini ada waqaf jaiz, terus ibtida pada ayat yang seterusnya. Kita dengar sampai sini dahulu ya. Kita ambil daripada wa in kanat. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kemudian sahabat-sahabat terus ibtida pada wali abawai. Wali abawaihi likulli wahidim. Di sini kena dengungkan idgham bi gunnah 2 harakat. Minhumas, minhumas, mim baris atas terus naik di atas sin yang bertanda sukun. Alif lam syamsiah. Sudusu mim. Dengungkan di sini wajibul gunnah 2 harakat. Ma taraka in. Di sini taraka in ikhfa hakiki 2 harakat. Jangan tak cukup 2. Siapa tak baca tak cukup 2 itu salah ya. Jangan sampai tak cukup 2. Kana lahu walad. Walad. Dia ada pantulan di sini qalqalah kubra. Sahabat-sahabat ya, bila tadi saya bagi tahu dia kalau tanwin di bawah atau di depan dia jadi mati. Jadi jangan baca waladu. Itu salah kalau kita nak waqaf ya. Walad, begitu saja. Dan kemudian terus ibtida. Fa illam, di sini nun mati bertemu lam, idgham bila gunnah. Ada sahabat-sahabat yang tolong tulis ya. Idgham bila gunnah masuk tanpa dengung. Asalnya fa in lam. Tapi di sini kena baca fa illam. Fa illam izhar syafawi, sempurnakan saja mim mati terus yakul, yakul. Di sini juga idgham bila gunnah. Asalnya yakun lahu jadi yakul lahu. Waladu. Di sini idgham bi gunnah. Tanwin bertemu waw. Bacakan dengan dengung 2 harakat. Masuk beserta dengung. Waladu wa wari. Ri, ri di sini dia baca nipis. Wa warithahu. Di sini maksilah tawilah dibacakan 4 atau 5 harakat. Abawahu fali Di sini dengungkan 2 harakat wajibul gunnah. Fali ummihi thuluth. Ha baris bawah terus naik di atas sa yang bersabdu. Cuba kita dengarkan. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Fa in lam yakun lahu waladu wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Thuluth. Jadi matikan di atas huruf sa. Kemudian kita terus ibtida pada fa in, ikhfa hakiki 2 harakat. Fa in kana lahu, dibacakan 4 atau 5 harakat. Ikhwatu, ikhwatu. Di sini ikhfa hakiki 2 harakat. Fali dengungkan di sini wajibul gunnah 2 harakat. Mihis sudus, mihis sudus. Ha baris bawah terus naik di atas sin. Alif lam syamsiah sekali lagi di sini. Dan bila kita waqaf, sin itu diberikan tanda mati mendatang kerana waqaf. Baik, kita terus. Kita bacakan dahulu.
فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. Kemudian sahabat-sahabat terus ibtidak pada iqlab di sini. Nun mati bertemu ba. Nun mati bertemu ba. Baik sahabat-sahabat, mungkin ada yang baru pertama kali mengikuti kelas ini akan bertanya, Ustaz, di mana matinya? Di sini sebenarnya di dalam Al-Quran Rasam Usmani, nun mati bila bertemu ba tidak diberikan tanda mati dan tidak dibiarkan kosong. Dia hanya diberikan tanda huruf mim kecil yang ekor mimnya ke bawah, menandakan di sini hukum iqlab. Apa maksud iqlab? Iqlab ialah menukar. Apa yang ditukar? Bunyi nun. Kepada apa? Kepada bunyi mim. Yang bagaimana? Mim itu hampir bersentuhan saja bibirnya. Mim yang nipis. Miu, miu. Tengok bibir saya. Miu, gitu saja. Jangan baca miu. Itu jadi wajibul gunnah. Salah pula. Dia kena baca min ba'di wasiyati. Di sini idgham bi gunnah, tanwin bertemu ya, dengung masuk beserta dengung dua harakat. Yusi biha, si bukan si tetapi si, biha dibacakan 4 atau 5 harakat. Audain, audain. Sama juga tanwin 2 di bawah, dia diberikan tanda nun mati mendatang. Maksudnya kita datangkan nun mati itu di dalam fikiran kita lah. Maksudnya bacanya dain gitu. Jangan baca daini kalau nak waqaf. Kalau nak sambung dia jadi izhar. Sebab apa? Tanwin bertemu hamzah. Tapi andai kata sahabat-sahabat waqaf bacanya dengan lin, lin di situ. Cuba kita dengarkan. Min ba'di wasiyati yusi biha audain. Baik, kemudian kita teruskan ayat yang seterusnya. Tapi sebelum kita teruskan, sekali lagi sahabat-sahabat yang bersama dengan saya ini, yang ramai-ramai ini, jika tidak keberatan, saya mohon sahabat-sahabat kita kongsikan dengan kawan-kawan perempuan kita, dengan ahli keluarga kita, dengan sahabat-sahabat kita yang lain, insya-Allah. Semoga Allah terus memberkati segala usaha kita ini. Diharapkan bukan saja kita mendapat pahala menuntut ilmu, juga kita diberikan pahala berkongsi ilmu, insya-Allah, yang mana kita tahu pahalanya berganda-ganda, insya-Allah. Baik, kita teruskan bacaannya. Aba'ukum dibacakan dengan 4 atau 5 harakat. Ukum idhar syafawi, sempurnakan bunyi mim matinya. Wa ab diberikan lantunan di sini, pantulan khalkhalah di sini ya, khalkhalah sughra. Abna'ukum idhar syafawi, la tadru, la tadru. Sekali lagi di sini khalkhalah sughra, berikan pantulan. Tadruna ayyuhum, ayyuhum. Ramai yang baca ayyuhum, ramai baca ayyuhum. Jadi kalau adalah kawan-kawan kita duk baca ayyuhum, ayyuhum lagi, lepas ni jangan buat dah. Bacaannya ayyuhum, hum bukan hum, H-U-M. Jangan baca macam H-O-M gitu. Aqrabu lakum. Sama juga ni lakum. Jangan baca lakum. Ramai yang baca lakum. Macam K-O-M itu tak mahu. Kita nak macam K-U-M itu. Kum. Aqrabu lakum. Sempurnakan saja mim mati. Jangan panjang. Kerana di sini izhar syafawi. Dan izhar syafawi mim matinya diberikan tanda mati. Terus masuk. Naf'a. An bila waqaf menjadi A dengan kadar 2 harakat. Faridatam. Di sini idgham bi gunnah, tanwin bertemu mim, masukkan beserta dengung 2 harakat. Minallah. Dan bila kita waqaf pada perkataan Allah, pastikan kita waqaf dengan sekurang-kurangnya 2 harakat ataupun 4 harakat ataupun 6 harakat. Jangan pula kita berhenti dengan faridatam minallah. Itu tak betul. Mestilah minallah baru berhenti. Kemudian terus ibtidak. Dengungkan di sini wajibul gunnah 2 harakat. Nallah. Lafz jalalah dibacakan 2 harakat dengan tebal.
Hakana aliman. Man izhar halqi. Sebut saja man, jangan panjang. Terus masuk. Hakima. Dan man juga bila kita waqaf, dia menjadi satu baris. Satu baris dengan kadar 2 harakat. Baik. InsyaAllah sahabat-sahabat, kita nak baca sekarang ini bersama-sama daripada awal ayat 7 sehingga ayat 11. Juga sebelum kita mulakan bacaan, sekali lagi saya harap sahabat-sahabat dapat menekan button share, insyaAllah. Kita kongsikan dahulu. Dan juga kalau ada sahabat-sahabat yang mungkin merasakan segala perkongsian yang saya berikan tadi itu terlalu banyak poin yang nak diingat pada satu-satu masa, Ustaz, jangan bimbang dan jangan risau. InsyaAllah kami akan berikan satu cara yang lebih mudah, iaitu pihak kami akan kirimkan 2 buah buku, iaitu buku asas dan buku tajwid kepada mereka yang nak belajar hukum-hukum tajwid satu persatu beserta contoh-contoh. Serta bagi mereka yang nak memantapkan sebutan makhraj huruf, mungkin sebelum ini masih lagi rasa confused. Yang mana za, yang mana za, yang mana si, yang mana si, yang mana si, yang mana qa, yang mana kha, yang mana ra. Jadi masih lagi confused huruf-huruf ini. Jadi jangan bimbang, ada cara yang lebih mudah. Kami nak berikan 2 buah buku kepada sahabat-sahabat. Tunggu sehingga akhir kita baca bersama-sama ini. Nanti saya bagi tahu bagaimana boleh mendapatkan 2 buah buku tersebut. InsyaAllah kita mulakan bacaan di atas kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarak walin nisa'i nasibum مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن
كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Jadi diharapkan bacaan saya yang agak sedikit perlahan itu dapat membantu sahabat dapat menangkap dan mendengar di manakah part-part yang perlu dipanjangkan, perlu didengungkan dan sebagainya. Jadi jika sahabat-sahabat ingin mengikuti sambungan bacaan ayatnya, jangan lupa janji temu kita setiap hari insya-Allah jam 7 pagi, 3 petang dan juga jam 10 malam. Yang belum lagi like page Fatihah, boleh like page Fatihah. Dan yang mana belum lagi subscribe YouTube channel Fatihah TV selepas ini, boleh subscribe YouTube channel. Dan seperti mana yang saya janjikan tadi, jika ada di kalangan sahabat-sahabat pecinta Al-Quran yang merasakan inilah masanya untuk sahabat-sahabat untuk memperbaiki kembali makhraj-makhraj huruf serta hukum-hukum tajwid untuk dipelajari kembali, untuk diasahkan kembali tentang pengetahuan kita bagi hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Jadi insya-Allah saya nak mengajak sahabat-sahabat untuk kami kirimkan sebuah buku asas dan buku tajwid ke rumah seperti mana yang tertera tersebut. Bukan e-book, kita berikan buku secara fizikal. Dan bukan sahaja dua buah buku ini, kita juga berikan rakaman kedua-dua buah buku tersebut yang boleh diakses sama ada melalui aplikasi Cepat Quran ataupun melalui Facebook Close Group Cepat Quran. Kita ada dua cara untuk sahabat-sahabat mendapat akses kepada pelajaran tersebut, iaitu melalui aplikasi ataupun melalui Facebook Close Group yang dibuatkan aksesnya khusus untuk mereka yang menjadi ahli. Jadi bagi sahabat-sahabat yang menjadi ahli, selain itu kita masukkan dalam grup Telegram kita jika sahabat-sahabat ada persoalan untuk ditanya, untuk dibincangkan dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat yang berhajat untuk mendapatkan kesemua yang saya nyatakan ini, boleh komen di ruangan bawah nak jadi ahli Cepat Quran untuk kami berikan dan banyak lagi lah keistimewaan sebagai ahli Cepat Quran. Jadi apa tunggu lagi? Komen sekarang di ruangan bawah nak jadi ahli Cepat Quran. Dan insya-Allah admin kami akan bantu sahabat-sahabat bagi mendaftar dan juga mendapat akses kepada pelajaran yang saya nyatakan tadi. Selain daripada itu, sahabat-sahabat yang menjadi ahli Cepat Quran akan diberikan daripada masa ke masa rakaman pengajian Al-Quran 30 juzuk yang keseluruhannya ada hampir 600 video pengajian lebih. Jadi campur dengan video pengajian rakaman buku asas dan tajwid, mereka yang menjadi ahli Cepat Quran akan mendapatkan hampir 800 video pengajian tanpa sahabat-sahabat perlu buat bayaran bulanan ataupun tahunan. Untuk menjadi ahli Cepat Quran tidak ada yuran bulanan, tidak ada yuran tahunan yang kami kenakan. Yuran keahliannya hanyalah sekali sahaja seumur hidup. InsyaAllah sahabat-sahabat akan dapat terus bersama dengan kami di Fatihah Learning Center ini untuk kita sama-sama tingkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Dan semoga segala usaha yang kita lakukan di dunia ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah mempermudahkan usaha sahabat-sahabat dalam menuntut ilmu, dalam meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. InsyaAllah semoga usaha kita ini
dipermudahkan Allah dan diterima Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Dan juga jangan lupa, marilah istiqamah bersama dengan kami untuk kita terus khatam Al-Quran bersama-sama. Jadi doakan saya diberikan kesihatan, dipanjangkan usia untuk bersama dengan sahabat-sahabat pecinta Al-Quran. Kerana inilah tinggalan yang akan kita tinggalkan kelak, supaya ianya menjadi satu hasil tuaian yang sangat menguntungkan kepada kita di hari akhirat kelak. Semoga usaha kita berkongsi ilmu ini, sahabat-sahabat tolong tekan button share dan sebagainya, itu Allah terima sebagai satu amal hasanah. Jadi insya-Allah selepas ini ada satu video ringkas berdurasi 2 minit. Bagi sahabat-sahabat yang nak jadi ahli cepat Quran, saya menggalakkan untuk tonton, kerana di dalam video tersebut kita akan bagi tahu apakah kaedah dan pendekatan yang kita gunakan bagi kedua-dua buah buku yang sahabat akan terima insya-Allah dalam masa yang terdekat, bagi yang mereka yang menyertai menjadi ahli cepat Quran. Jadi insya-Allah setakat itu dahulu perkongsian daripada saya untuk kali ini. Kita berjumpa lagi di esok hari insya-Allah pada sambungan bacaan ayatnya. Sungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang kurang, yang silap dan lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri dengan aquli qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran, dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci, dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan, atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu. Kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata Roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris 2, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad, dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Izzuan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafaz Asim. Untuk mendapatkan banyak lagi video cara cepat dan tepat mengaji Al-Quran, jangan lupa like page Fatihah dan subscribe YouTube channel Fatihah TV dan tekan notifikasi. Seronoknya cinta Al-Quran.